Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi ayahanda pengurusi bagi Masjid Sungai Tiram, para guru, para asatizah, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli dan kuasa bagi masjid, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung kembali bacaan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi pada bab berkenaan dengan adab seorang alim. Di dalam bab adab seorang alim ini ada 3 fasal yang besar, yaitu adab alim dengan dirinya, adab alim di dalam majlisnya, dan adab alim bersama dengan para muridnya. Pada rangkap yang ke-64, muka surat ke-28, bagi tulisan Jawi, bagi tulisan Bumi, muka surat 29. Alim itu punya adab diamalkan, takutkan Allah dan ikhlas beriringan. Ini adalah adab bagi alim, yaitu yang pertama mesti khasyatillah, mesti takutkan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takutkan Allah itu adalah para ulama. Dan ikhlas, yang kedua mesti ikhlas. Jadi kedua-dua perkara tersebut, yaitu takutkan Allah dan ikhlas tadi beriringan bersama. Karena ikhlas adalah sir al-amal. Rahsia kepada amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas seorang tadi. Dan ikhlas ini ajaib. Hatta kepada yang tidak baik pun, kalau dia ikhlas dengan tidak baik dia pun berjaya. Sebab itu kata Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi rahimahullahu taala, kata beliau, kenapa umat Islam ini berpecah-pecah, kata dia. Karena yang pertama, tidak ada ukhuwah. Berbeza dengan kelompok yang bukan Islam, mereka ni boleh bersama. Kenapa mereka boleh bersama? Karena mereka tahu mereka tak kuat. Jadi mereka kena bersama, barulah dapat untuk nak menyusun strategi untuk melakukan yang tidak baik kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa orang Islam tidak bergabung macam mereka? Karena orang Islam, bagi mereka cukup dengan Allah Taala sebagai penguat kepada kita. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Jadi cukup Allah Taala saja. Maka kerana perkara tersebut menyebabkan perasaan untuk bergabung tadi tidak ada. Yang kedua, karena tidak ada ikhlas. Tidak ada ikhlas dalam hati kita. Dibandingkan dengan mereka yang nak buat jahat, nak buat benda tidak baik kepada agama Allah Ta'ala ini, mereka ikhlas. Mereka buat sungguh. Dia ikhlas dalam kejahatan. Faham? Dia ikhlas dalam jahat ni pun jaya, boleh berlaku. Dan tu sir al-ikhlas. Punya bersungguhnya nak buat tak elok ni, ikhlasnya mereka akhirnya berjaya. Jadi itu sebagai contoh lah, contoh yang boleh kita ambil depan mata kita. Jadi moga Allah Ta'ala kurniakan kita ikhlas dan kurniakan kita kepada dengan khasyah, takutkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dua perkara ini adalah benteng paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk menyelamatkan kita pada akhir zaman ini. Menjaga ilmunya tidak diajarkan, melainkan kepada yang menginginkan.
Ini adab alim dengan dirinya, iaitu dia tidak akan mengajarkan ilmu melainkan kepada yang menginginkan ilmu tersebut. Jadi dia tak akan membuang masanya dan juga meruntuhkan kemuliaan ilmu tersebut dengan mengajarkan ilmu tadi kepada yang tidak selayaknya, yang tidak mau dengan ilmu. Jadi buat apa nak mengajar pada waktu tersebut? Beza dengan dakwah. Dakwah lain, mengajar lain. Dakwah dia perlu kepada tempat yang tak mau pun dia kena pergi. Itu dakwah. Nak menyeru kepada agama Allah Ta'ala, menyeru kepada kebaikan. Tapi mengajar lain. Mengajar dalam dia ada dakwah. Cuma mengajar yang apa ni, yang kita khususkan di sini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun padanya terdapat janib dakwah, maksudnya terdapat dalamnya dakwah kepada agama Allah Ta'ala, tapi mengajar ni kita anggapkan dia sebagai sesuatu yang berbeza dengan apa yang dijalankan oleh para pendakwah. Jadi para pendakwah dia kena pergi ke tempat yang walau tempat itu tidak mau. Tapi kalau mengajar kena pergi kepada yang mau pada waktu tersebut. Yang nak mengaji diajarkan, yang tidak mau mengaji tidak diajarkan. Dan ini ditunjukkan contohnya oleh para ulama. Para ulama ketika nak berdakwah mereka akan pergi hatta kepada orang yang zalim sekalipun, kepada siapa pun mereka akan pergi. Tapi ketika nak mengajar, tak, mereka akan menjaga peribadi mereka ketika tersebut. Al-Imam Bukhari ketika dijemput oleh Gubernur Bukhara untuk mengajar Sahih Bukhari di dalam istana, apa kata beliau? Tidak ada istilah katanya dikhususkan hanya kepada anak raja, tidak dikhususkan kepada orang lain. Kalau nak mengaji, mari ke majlis umum, kata dia. Itu ahwalnya beliau. Walaupun ada para guru yang zaman dulu kita tahu ada guru-guru yang menjadi tenaga pengajar di istana. Masing-masing, maksudnya ini pandangan dia, ini pandangan sebahagian ulama lagi. Ada ulama pula berpegang kalau tak pergi ke tempat tersebut nanti masalah. Orang lain pula masuk, faham tak betul masuk, kan kacau nanti. Jadi dia kena pergi tempat tersebut. Jadi pandangan para ulama ni berbeza mengikut kepada suasana dan keadaan pada waktu tersebut. Dan disebabkan tu kata sebahagian ulama, diceritakan dalam tarikh, Al-Imam Al-Bukhari tak dibenarkan masuk ke dalam bumi Bukhara kerana sifat tegasnya begitu. Banyak kisah contoh yang ditunjukkan oleh para ulama yang mana mereka ini menjaga ilmu mereka dan tidak diserahkan ilmu tadi melainkan kepada yang sepatutnya. Sebab itu dalam hadis pun Nabi kata, siapa yang mengalungkan ilmu bukan pada ahlinya seolah-olah meletakkan rantai permata di tengkuknya babi. Seakan kita ni ambil rantai elok permata ni, mah tak kat tengkuk babi, tak sesuai. Babi tak sesuai pakai rantai mah. Jadi dijaga ilmu. Al-Imam Malik pernah dijemput pun begitu juga. Maka Imam Malik mengatakan al-ilmu ya'ti, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi, bukan dia mendatangi. Jadi ilmu bukan mendatangi, ilmu didatangi. Zaman sekarang, zaman dulu Tok Guru buka pondok, orang pakai mai pondok. Zaman lah kalau nak tunggu orang pergi pondok, pakai, kalau buat dengan kayu makan dengan anai lah. Nak tunggu orang mai pondok, letih. Jadi diubah kerana mengikut kepada zaman tersebut. Jadi Tok Guru pula mai ke tempat kita, tak ada masalah Tok Guru mai. Tapi orang yang panggil Tok Guru mai ke tempat dia, panggil guru-guru mengajar di tempat dia, maka dia kena raikan pula adab ketika tu dengan guru tersebut, dengan ilmu yang mana dia ajarkan, gitu sepatutnya. Jadi sebab tu antara adab bagi alim, menjaga ilmunya tidak diajarkan melainkan kepada yang menginginkan. Jadi ini antara salah satu daripada penghormatan dia terhadap ilmu. Karena ilmu ni mulia, tinggi, susah untuk didapatkan. Kalau diberikan begitu saja tanpa ada mahar dia pada ketika tersebut, jadi murah ilmu tersebut. Bukan dia nak sembunyi, tidak. Tapi datang dengan penuh kemuliaan, dengan adab dan sebagainya. Contohi Sayyidina Jibril alaihi salam ketika mendatangi Sayyidina Rasul.
di Madinah Al-Munawwarah dengan rupa parasnya bagaimana, pakaiannya bagaimana, keadaan duduknya bagaimana di dalam majlisnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan akhlak begitu ketika hadir ke majlis ilmu. Dah lagi kita. Nah. Baik. Dalam hadis disebut apa dia? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam id tala'a rajulun alaihi bayadus siyab, kata dalam hadis bayadu as-siyab. Lepas tu sawad asy-sya'r, jadi rambutnya hitam pekat, bajunya putih bersih. La yura alaihi atharus safar, tak dilihat padanya kesan permusafiran yang jauh. Maknanya apa? Maknanya dia datang dalam keadaan rupa paras yang segak, tak nampak muka letih, tak ada rambut yang berabuk pada waktu tersebut. Karena apa? Karena memuliakan ilmu, datang dalam keadaan tersedia dirinya memuliakan ilmu. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu waktu nak mengajar, khususnya ketika baca hadis, beliau akan memakai pakaian yang mahal, duduk di atas kerusi yang mahal, dibakarkan bukhur, pasangkan tu asap bukhur dalam Masjid Nabawi, baru dibacakan hadis, dipakaikan minyak wangi yang mahal. Kenapa? Karena memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun macam tu, memuliakan ilmu begitu. Baik. Juga tidak akan menapak langkahannya ke pintu pembesar tanpa niat mulia. Juga antara akhlaknya alim, mereka tidak akan menapakkan tapak kaki mereka ini melangkahi ataupun menuju ke rumah pembesar begitu saja. Tak boleh kan pergi ke rumah pembesar. Nah, menteri besar panggil mai ke rumah, boleh tak tok guru pakat pi? Nah, di sini kata juga tidak akan menapak langkahannya ke pintu pembesar. Ada saya tambah tu apa dia? Tanpa niat mulia. Kalau tak ada niat yang mulia, dengan niatnya tujuannya adalah untuk meninggikan syiar agama Allah Ta'ala, kalau dia hadir ke tempat tersebut akan menyebabkan kurangnya berlaku perkara yang tidak baik. Kalau dia hadir ke tempat tersebut, moga-moga nanti pembesar tersebut akan lembut hatinya dan juga rendah hatinya dengan para ulama. Nah, tidak dilakukan yang tidak baik kepada para ulama dan umat. Hadir ke rumah pembesar untuk membawa permasalahan umat nak diselesaikan. Dengan hadirnya dia selesai masalah yang banyak. Itu silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau pi kerana gharat duniawi, kerana nak dapatkan pangkat, kerana nakkan sesuatu keduniaan, kerana nakkan begini-begini yang hanya berkait dengan dunia untuk dirinya tanpa berkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tersebut ini tercela. Nah, karena itu dalam riwayat disebutkan seburuk-buruk ulama adalah yang berada di depan pintunya pembesar, dan sebaik-baiknya pembesar, pemimpin, yang berada di depan pintunya ulama. Maknanya pemimpin yang baik dia kena pi jumpa ulama. Ulama yang baik pula dia tidak boleh jumpa dengan pemimpin tanpa sebab. Bukan tak boleh terus, tak, salah faham pula. Bukan tak boleh terus, boleh pergi, tak ada masalah, tapi dengan niat yang mulia. Niat dia semua kena hadirkan waktu tersebut, dan kena mu'alajah, dia kena perbaiki niat dia pada waktu itu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Pergi tadi bukan kerana duniawi, bukan kerana nafsunya, tetapi kerana agama Allah. Dengan hadirnya dia tadi akan dapat kebaikan kepada umat dan juga kepada agama Allah Ta'ala. Itu. Jadi kita pula tugas kita apa dia? Tugas kita baik sangka. Itu saja. Tengok tok guru pergi, baik sangka. Tu tugas kita. Ni tugas kita pula duk kerja duk celah. Tugas tok guru yang nak kena perbaik diri dia tu, nak kena perbaik niat dia tu tok guru. Hak kita tak usah duk komen lah. Kita ni tugas kita apa dia? Tugas kita baik sangka dengan tok guru. Hak tu saja. Hak ni adab dia dengan diri dia, bukan adab dia dengan kita. Baca elok-elok tajuk tu. Ni adab ni tok guru dengan diri dia sendiri. Dia yang nak kena perbetul niat dia. Hak kita dengan dia apa dia pula? Baik sangka. Jangan buruk sangka dengan para ulama. Apapun kenyataan yang mereka keluarkan yang kita tidak pasti, maka kita katakan bahawa saya tidak pasti. Kemungkinan dia lebih tahu daripada saya. Tu dulu. Kan? Fitnah akhir zaman ni berat, tuan-tuan. Fitnah akhir zaman ni sangat berat. Dan fitnah ni dia akan menimpa kepada semua orang. Sebab tu kena jaga lidah kita. Jangan suka terpengaruh sangat.
Buka akhbar baca, percaya terus. Buka internet baca, percaya terus. Khususnya yang berkaitan dengan agama Allah Ta'ala, yang berkait dengan umat Nabi Muhammad SAW ni, kena jaga-jaga betul. Baik. Tak maulah nak ulah isu-isu semasa ni kan? Bukan tempat kita. Nak ulah lagi ni jadi panjang kan? Baik. Rendah diri, tak sombong dengan pelajar, zuhud pakaiannya, dunia tak dikejar. Ini antara sifatnya yang lain. Sifatnya yang lain adalah merendahkan dirinya, tidak meninggikan dirinya. Maksud rendah diri tadi, rendah diri dengan cara dia tidak sombong dengan para penuntut ilmu yang datang belajar dengannya. Dilayannya dengan baik kepada penuntut ilmu. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika mana didatangi oleh para penuntut ilmu, maka dia akan menyebut marhaban biwasiyatir rasul, selamat datang kepada orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut macam tu? Ni Nabi wasiat kepada para sahabat, dan Nabi pernah bagi tahu kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, nanti akan datang orang-orang daripada timur yang mereka ini nanti akan datang belajar dengan kamu. Maka buat baiklah kepada mereka, layanlah mereka dengan baik. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu bila mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat umat pada waktu itu datang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu, maka beliau mengingati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus dia kata benar apa yang Nabi sebut. Dan Nabi mengetahui perkara yang akan datang, maka dia pun menyebut marhaban biwasiyatir rasul, selamat datang kepada orang-orang yang telah diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni yang datang mengaji ini adalah wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mewasiatkan agar berbuat baik kepada mereka. Itu. Dan kita ketika datang sebagai talib, sebagai pelajar, walau macam mana pun umur kita, ketika kita datang untuk menadah ilmu dengan seorang guru, maka pada waktu tersebut tergugur dah umurnya pada waktu itu. Umur dah tergugur dah waktu itu. Dia tak kira dah dengan umur dia waktu itu. Jangan kira dengan umur lagi. Karena waktu itu dia sebagai talib. Talib huwa talib. Pelajar adalah pelajar, walau macam mana tua dia sekalipun. Guru adalah guru, macam mana muda sekalipun dia tetap adalah guru. Dan ini adalah hakikat yang perlu diterima oleh kita. Dan kerana kemuliaan ilmu menyebabkan seorang tadi menjadi lebih tua daripada umurnya. Boleh. Karena kemuliaan ilmu menyebabkan seorang kemungkinan lebih tua daripada umurnya. Dan ini adalah janjinya Allah Ta'ala dan juga baginda Nabi SAW kepada para ulama, para ilmuwan yang Allah Ta'ala berikan kedudukan sedemikian. Baik. Jangan tengok masa Tok Guru jadi Tok Guru. Tengok masa Tok Guru sebelum jadi Tok Guru. Macam mana susahnya dia, macam mana beratnya pengajian dia, macam mana orang panggil kurangnya kehidupannya pada ketika tersebut. Dan jangan dilihat waktu ketika dia jadi guru dah. Ramai di kalangan penuntut ilmu melihat guru ketika menjadi guru, maka dia teringin nak jadi guru tu, tapi dia terlupa nak tengok Tok Guru sebelum jadi Tok Guru. Dia nak tengok Tok Guru 20 tahun selepas jadi Tok Guru. Dia terlupa nak tengok 20 tahun sebelum Tok Guru tu jadi Tok Guru. Apa dia tu buat? Macam mana dia belajar? Macam mana dia mengaji? Macam mana dia berakhlak dengan guru-gurunya? Tak tengok yang tu. Dia tengok di mana? Dia tengok hak hujung sekali. Tengok yang hujung seronok. Dia tengok tan Tok Guru orang salam cium tangan. Hak tu dia tengok, dia tak syok ni jadi Tok Guru. Dia pun jadi Tok Guru terus. Dengar YouTube 4 kali terus jadi Tok Guru. Dengan harapan dicium tangan juga macam tu. Rupanya orang bagi kaki kata. Boleh. Rendah diri, tak sombong dengan pelajar, zuhud pakaiannya, dunia tak dikejar. Jadi dia rendah diri. Hatta para guru ketika mana dicium tangannya oleh muridnya pun dia kena mu'alajah niat dia dan juga perasaan dalam diri dia. Hak tu antara yang paling berat sekali yang nak dihadapi oleh sebahagian para guru. Lepas tu Tok Guru sebahagian ada yang tak bagi, tarik tangan dia ketika dia nak cium tangan, tarik tak bagi. Tapi anak murid lagi kuat tarik, tak nak buat macam mana? Tarik cium tangan juga. Bukan dia duk bagi. Ni nak salah orang dia bagi. Hana. Itu. Tak ada masalah lah, masing-masing lah. Cuma saya pernah dengar guru saya
Syekh Abdul Rahim Jad Badruddin, ya, rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar di Al-Azhar Al-Syarif, dia pernah cerita kepada kami bahawa pernah dulu waktu dia kecil, nah, waktu umur dia 11 tahun, ayah dia bagi dia untuk berkhutbah Jumaat. Habis khutbah, ada seorang tua datang nak cium tangan dia. Dia tak bagi, tarik tangan. Orang tua tu tarik lagi tangan dia, tarik lagi tangan dia. Akhirnya sampai menangis orang tua tu, teriak. Kemudian dia tengok ke ayah dia. Ayah Syekh Abdul Rahim Badruddin Jad rahimahullah, ini ayahnya alim besar dalam mazhab Maliki, no, di Aryaf, di kampung di Mesir. Bila dia tengok ke ayah dia kata, bagi cium. Ayah dia buat isyarat suruh bagi cium. Dia pun bagi cium. Pas cium tu orang tua tu seronok. Dia pun pergi jumpa ayah dia. Dia kata, ayah, kenapa ayah suruh dia cium tangan saya? Bagi saya cium. Bagi dia cium tangan saya. Nah, padahal sepatutnya saya yang cium tangan dia, karena saya orang muda lagi, tak ada apa. Maka kata si ayah, wahai anakku, kamu tak tahu, nah, di tangan kamu kah barakah atau di mulut dia kah barakah tersebut. Faham tak? Kamu tak tahu barakah tu di mana sebenarnya. Di mulut kamu, di tangan kamu kah, di mulut dia kah? Boleh. Sebab tu kadang tok guru bagi orang cium tangan dia, kerana dia nakkan barakah, tawaduk murid tersebut yang cium tangan tok guru tadi. Faham? Yang murid tu pula dia bersangka pada waktu tersebut dia nak harap berkat daripada tok guru tadi, pakat harap pada waktu tersebut, kan bagus. Semua pakat harap pada waktu tu. Guru saya Syekh Amru Wardani, pernah sekali waktu saya nak cium tangan dia di dalam Masjid Azhar, dia tarik tangan. Dia habis kelah di masjid pada waktu tu. Saya pergi dekat dia, saya nak cium tangan dia, dia tarik. Saya pegang tangan dia lagi, saya nak cium lagi, tarik lagi. Dia kata, arjuk ya Muhammad, nah, saya harap, dia kata, jangan buat macam tu lagi. Tu saya kata kat dia, dia kata, ni saya arahkan ni kepada kamu, jangan cium tangan saya lagi lepas ni. Tu saya kata dekat dia, ya sayyidi, al-adab muqaddam ala littiba'. Tu kaedah ulama semua. Al-adab muqaddam ala littiba'. Adab didahulukan daripada mengikuti arahan daripada gurunya. Saya buat pula kaedah tu kat Syekh. Saya kata, Syekh, ya sayyidi, al-adab muqaddam ala littiba'. Adab lebih dahulu daripada mengikuti arahan. Syekh arahkan saya untuk tak cium tangan, tapi adab mendahului arahan tersebut. Syekh pun kata apa? Mana cium tangan? Terus dia bagi cium, tak ada masalah. Dia pula kaedah tadi. Kaedah tu daripada mana? Daripada perbuatan para sahabat Nabi, khususnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam, waktu ketika mana ditulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaibiyah, apa yang berlaku? Diminta oleh Suhail pada waktu itu untuk padam Rasulullah tu. Tulis Muhammad ibn Abdullah, nah, ila qaidil Quraisy, daripada Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Anda kata Muhammad Rasulullah, kalau kami mengaku kamu Rasulullah, buat apa kami nak main bincang ni? Dia kata macam tu dekat Sayyidina Rasul. Jadi Rasulullah pun minta Sayyidina Ali untuk padam. Rasulullah kata, Ali padam Rasulullah tu, padam perkataan Rasulullah. Sayyidina Ali kata apa? Saya tak akan padam. Ni Nabi arahkan ni, Nabi suruh. Kenapa Sayyidina Ali tak buat? Karena al-adab muqaddam ala littiba'. Adab mendahului ikut arahan pada waktu tersebut. Buktinya Nabi tak marah. Nabi tak kata, wahai Ali, kan aku arah tu, kan arahan Nabi ni kena ikut, mana boleh lawan. Tak, Nabi faham yang dibuat oleh Sayyidina Ali ni kerana adab. Maka Nabi yang minta pada waktu tu, mana nama Rasulullah tu, mana Rasulullah tu. Maka Sayyidina Ali pun tunjuk, ini Rasulullah. Maka Sayyidina Nabi pun ambil dan padam Rasulullah tu dengan tangan Nabi yang mulia. Nabi sendiri yang padam pada waktu tu. Baru Sayyidina Ali tulis bin Abdullah. Nak suruh dia padam, sorry, tak akan padam. Karena ini berkait dengan adab dia dengan Nabi SAW. Daripada kaedah ni lah, daripada perbuatan sahabat ni lah keluarnya kaedah al-adab muqaddam ala littiba'. Adab mendahului ikut arahan. Jadi faham lah? Itu maksudnya. Tu kalau cium tangan tok guru macam tu. Jangan cium tangan tok guru, pergi cium tangan kita sendiri. Tu nak ambil berkat siapa kita pun tak tahu. Dia pergi cium tangan tok guru, dia pergi cium tangan dia. Tu tak tahan. Ni tangan tok guru dia pegang, tapi dia cium tangan dia. Ni tangan tok guru, ni tangan dia. Lepas tu dia cium tangan dia. Tangan siapa dia nak ambil berkat ni? Dia ambil berkat tangan dia sendiri. Dan kalau nak cium pula, makruh bunyi. Jangan bagi bunyi. Jangan sampai bunyi betul tu. Lepas tu pula berselipat ayat liuk atas tangan tok guru.
Kita kata tu dia jam macam ni kata ni. Jadi jangan bagi lekat ayat liok kita, cukup sekadar letakkan bibir saja, macam tu saja, tak perlu nak. Lepas tu lah ni dia zaman photostate dia bagi. Dia cium tangan Tok Guru, cium, lepas tu cium je dua. Kenapa cium macam tu? Kerana nak ambil barakah. Kalau orang Indon kata dia panggil jalak barakah, dia nak ambil berkat daripada dua-dua bahagian. Ini bahagian tangan ni pernah menyentuh tangan para gurunya, dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, cium tangan sama mereka. Para sahabat cium tangan sama mereka, dan para sahabat juga mencium tangan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat. Ni cium tangan Tok Guru terus dia kata ni menyembah manusia lah, apa ke semua benda ni. Hak jenis ni kita bagi cium lembu ya cukup. Kita bagi cium orang payah. Cuma Tok Guru tadilah nak kena jaga, dia lah kena jaga diri dia tu. Bila orang cium tangan dia waktu tu, janganlah duk berasa pada waktu tu kata dia lebih pada orang lain. Yang tu perasaan pada guru tu yang kena jaga. Kita tak payah nak masuk campur dengan urusan hati dia. Kita kata tak apalah, saya salam dengan Tok Guru, tak ada cium tangan lah. Kurang-kurangnya dia selamat daripada tak riak tu. Siapa dia yang sombong lah ni? Kadang kita tu yang sombong pada waktu tersebut. Sebab tu cak cium. Payah seorang tadi dia nak rendahkan kepala dia kepada para guru untuk dicium tangan dia. Kerana apa? Kerana masih ada perasaan dalam diri ini. Kata diri ini masih lebih besar daripada guru tersebut. Faham? Maksudnya. Lepas tu para ulama bukan setakat tangan Tok Guru yang dia cium, tangan anak Tok Guru pun dia cium. Anak Tok Guru kecil lagi, bukan anak Tok Guru cium tangan dia yang cium tangan anak Tok Guru. Kenapa? Kerana ni berkait dengan Tok Guru, kerana dalam badan budak ini ada darahnya Tok Guru saya. Dan macam tu sekali. Lepas tu kalau baca dalam Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, murid dia akan ada seorang syekh daripada Bukhara, tengah duduk mengajar, tiba-tiba dia bangkit. Terus saat tu dia duduk balik, ngajar lagi, lepas tu dia bangkit lagi, lepas tu dia duduk balik. Berkali-kali buat macam tu. Orang tanya apa yang Tok Guru buat ni? Dia kata tadi waktu saya tengah mengajar, anak kepada guru saya tengah duduk main depan masjid, pintu masjid terbuka, anak Tok Guru lari, waktu nampak kelibat dia, saya bangun menghormati guru saya. Tu dia macam tu sekali. Ada orang zaman lah buat tu. Orang lah kalau Tok Guru garangan dia, anak Tok Guru dia pergi jentik. Pergi jentik anak Tok Guru, beda nak balas kat Tok Guru. Dia kata tak boleh buat pak, buat anak tak apa. Orang jenis tu nak dapat berkat kau mana? Tak ada berkat apa. Tu sampai macam tu sekali para awliya Allah Ta'ala beramal dengan ilmu mereka. Ni susah kita nak buat. Boleh? Membersihkan zahir batinnya sentiasa dari sifat yang dicela junjungannya. Jadi para ulama ni mereka akan sentiasa, perlu bagi mereka untuk sentiasa membersihkan diri mereka daripada sifat yang tidak baik. Apa sifat yang tidak baik? Hasad, dengki, ujub juga tipu daya, bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Tidak ada alim ini akan yang yakin, malah dia mengajak kepada orang dengan keyakinan kepada Allah, maka dia lebih dahulu kena yakin dengan apa yang Allah Ta'ala janji. Hasad ni penyakit yang akan keluar kerana tidak yakin dengan janjinya Allah. Sebab tu dia dihasad. Kita boleh hasad dengan orang ni kerana kita tak yakin dengan Allah Ta'ala kepada kita. Kita duk rasa yang Allah Ta'ala bagi kita ni tak cukup, patutnya bagi kita lebih. Sebab tu kita jadi dengki dengan orang, jadi hasad dengan orang lain. Betul tak? Tapi hasad yang dibenarkan dalam syarak ada dua tempat. Yang dimaksudkan hasad tadi bukan hasad dalam syarak yang dimaksudkan dengan istilah, tapi hasad di situ dengan makna ghibtah. Ghibtah maksud dia apa dia? Cemburu. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, maksud tidak ada cemburu melainkan dengan dua kelompok sahaja. Yang pertama kepada siapa? Kepada rajulun atahullahu ilma, lelaki yang Allah Ta'ala berikannya ilmu, diajarkan kepada manusia dengan ilmu tadi, dan dia beramal dengan ilmu tersebut. Ini kita boleh ghibtah, kita boleh cemburu dengan dia. Kata Allah, dia alim, reti, saya cemburu dengan ilmu yang dia ada. Itu tak apa. Ghibtah boleh, tak ada masalah. Sebab beza hasad dengan ghibtah. Ghibtah ni apa dia? Cemburu. Apa beza hasad dengan cemburu? Hasad dia tidak suka dengan kebaikan yang diperolehi oleh seseorang tersebut.
dan dia berkeinginan untuk menghilangkan kebaikan tadi daripada orang tersebut. Itu maksud hasad. Dia tak suka, dan dia juga suka kalau kata benda tadi dicabut daripada orang tadi. Dia akan rasa gembira waktu tu. Ghibtah lain, cemburu lain. Cemburu tak suka juga. Dia tak suka dengan nikmat yang diberi kepada Allah kepada seorang tersebut, tapi dia tak teringin untuk dicabut nikmat tadi daripada orang tu. Itu cemburu lah. Kita tengok orang ni ada rumah besar, kita ni cemburu nak rumah besar juga macam tu. Cemburu ni apa dia? Kita kata ish. Perasaan tu maksudnya apabila cemburu ni, perasaan tu macam kata dia macam mana dia boleh dapat, tapi tak ada perasaan lebih. Maksud tak ada kata nanti terbakar ni, sebut macam tu. Yang tu hasad orang panggil. Itu yang diharamkan dalam syarak. Boleh faham? Tapi kalau tak ada yang tu, kita kata lebihnya dia dapat lebih apa semua, tapi tak ada perasaan untuk dihilangkan perkara tersebut, nikmat tadi daripada orang tadi, maka itu tak dikira sebagai sesuatu yang diharamkan dalam syarak. Karena manusia biasa, perasaan dia akan main macam tu. Kita boleh tengok orang ni lebih daripada kita akan berasa kan, kalau boleh kita dapat lebih daripada tu lagi. Cuma nak kena kawal, nak jadi ni ribtah kan, nak jadikan ni hasad. Itu kena tengok balik. Yang kedua, lelaki yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta, dan kemudian harta tadi digunakan di jalan Allah. Jadi tak perlu dengki dengan semua orang kaya. Yang kita nak kena, bukan dengki, nak kena cemburu bukan dengan semua orang kaya. Kita kena cemburu dengan orang kaya yang gunakan harta ni di jalan Allah, suka menderma, suka memberikan bantuan kepada orang, tidak lokek, tak kedekut. Mana-mana yang orang minta bantuan dia akan bagi, dan sebagainya. Maka orang-orang macam ni dipuji oleh Allah Ta'ala, dan orang-orang macam ni boleh, kata Nabi SAW, untuk kita cemburu dengan dia. Kalau kita dapat harta macam tu, kita pun teringin nak buat macam dia buat. Tapi kalau duk tengok orang ni kaya, baca duk tunjuk kaya ya, tapi tak pernah pun duk buat baik kepada umat ni, tak perlu cemburu. Buat tak tahu wujuduhu kal adam, ada dia macam tak ada. Tak ada faedah apa. Itu maksudnya. Baik, jauhkanlah dirinya dari Tuhan tohmahan. Tadi hasad, dengki, ujub juga tipu daya bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Ini bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Karena orang, tapi sejarah menunjukkan bahawa kalau hasad ini berlaku kepada para ulama, ini lebih berat. Kadang-kadang hasad sesama ulama ni lebih berat lagi. Sebab tu jauhkan sifat hasad tersebut. Kita kalau ada ilmu, maka yang seselamat daripada hasad ni siapa dia? Al-arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kenal Allah Taala, dia akan kenal, kata Allah Taala dah tetapkan yang baik kepada semua orang. Rezeki masing-masing. Rezeki ada rezeki yang berbentuk hissi, ada rezeki yang berbentuk maknawi. Rezeki hissi yang kita duk makan ni, tak masuk dalam mulut kita. Makanan yang masuk dalam mulut kita, yang kita manfaatkan benda tersebut, sama ada halal ataupun haram. Dalam mazhab kita Asy'ariyah, rezeki tidak kira halal saja, haram pun termasuk rezeki juga. Tapi rezeki haram, itulah. Yang kata rezeki juga kira boleh ya? Boleh, tak boleh lah. Tu saya kata haram tu. Saya duk faham boleh pula. Rezeki tu tak boleh, tapi dikira rezeki tak? Ya, dikira rezeki. Dia mencuri, dia gunakan harta curian tadi untuk bagi makan anak bini dia. Tu rezeki dia? Ya, tu rezeki dia. Tapi haram. Tak dapat faedah. Jadi darah daging. Jadi buruk akhlak nanti. Jadi perangai yang tidak elok. Keluar keturunan yang buruk. Karena apa? Karena makanan yang tidak baik tadi. Tamam? Rezeki yang kedua, rezeki maknawi. Rezeki maknawi apa dia? Ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan Nabi SAW minta apa? Minta ilmu. Nabi tak minta benda lain. Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahkan saya ilmu. Nabi suruh tambah ilmu, tidak tambah harta. Boleh. Bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Jauhkanlah dirinya dari tohmahan, jagalah maruah, jangan diabaikan. Orang alim kena jaga maruah dirinya, jangan meletakkan dirinya di tempat tohmahan. Ittaqu mawaqi'at tuham, dalam hadis, jaga-jaga diri kamu daripada terjebak duduk di tempat yang ditohmah. Jadi jangan kita terlibat dengan tohmahan, kejaga diri kita. Sebab tu orang alim kena jaga perkara tersebut. Jangan alim pun duk pergi tulis dalam Facebook,
Mira Filzah kahwin, dia kalau nak komen. Ni orang panggil tak ada kerja. Faham? Dia pilih nak kahwin dengan siapa, ikut suka dia lah. Yang kita pula komen. Nah, sedihnya alim ni duk mengajak masjid tapi bodoh. Nah, ittaqu mawaqi'at tuham. Nah, jangan melibatkan diri kita dengan tempat tuhmahan. Boleh. Jauhkanlah dirinya dari tuhmahan, jagalah maruah, jangan diabaikan. Nah, itu kena jaga betul-betul. Banyaklah contoh-contoh kalau kita nak bagi, cuma umumnya kita faham. Nah, nak tulis apa, nak komen apa, zaman Facebook, sesuai dengan apa yang kita bagi contoh ni dengan zaman sekarang lah. Nah, nak letak gambar apa, hatta para ulama kata kepada para guru berpegangan tangan dengan isterinya di khalayak ramai pun dikira tidak menjaga maruah diri pada waktu tersebut. Bukan pegang tangan ni benda yang sunnah kan Ustaz? Ya sunnah, jangan depan orang. Sunnah bukan semua depan orang. Boleh? Ni sunnah yang nak buat depan orang semua. Faham tak? Saya kata sunnah nak buat depan orang, gila ke apa? Makan suap-suap buah gambar dalam Facebook, tak perlu. Nah, makan suap, bini suap dia mulut, dia pun suap kat bini dia. Ni kepada siapa ni? Kepada alim. Saya bukan alim, saya tak apa ikut suka, buatlah. Saya main masjid ngaji gitu ya. Nah, tak mengajak apa pun. Tak apa, sila, tak ada masalah apa. Bukannya kita duk jumpa orang duk pegang tangan dekat Queens Bay, laki bini, ada anak berceretek dah ke belakang tapi dia duk pegang tangan bini lagi, kita astagfirullahalazim. Ni apa ni kakak? Pegang tangan laki ni. Lah ikut suka dia. Laki dia, tu bini dia. Tak apa, ni yang saya sebut ni kepada siapa? Kepada alim. Alim tak boleh buat macam tu. Jaga maruah di depan orang. Nah, jadi kalau berjalan dengan bini, bukan suruh kerah dah. Tak pegang tangan bini depan orang, kerah kah? Itu Allah tak romantik langsung. Romantik ni banyak tuan-tuan, tempat lain lagi boleh romantik. Bukan mesti depan orang. Tu Instagram. Depan orang ambil gambar pegang tangan. Duduk dalam rumah spot. Tak mau macam tu. Romantik bukan gitu saja. Bukan pegang tangan menandakan romantik saja. Romantik ni lebih pada tu lagi ya. Nah, kalau berjalan dengan orang rumah, bukan, janganlah sampai tinggal dia dekat Queens Bay tu sampai terlupa nak bawa balik. Kat tu teruk lah. Pergi beli dekat pasar raya, naik kereta terlupa sampai rumah dah. Apa dia aku tak bawa balik bini dia tertinggal kat pasar raya, punya teruk lah. Jangan sampai kerah macam tu. Hak tu kerah kong orang panggil. Hak tu teruk. Nah, beli barang sikit, pergi ke pasar raya, tengok bini lambat sikit, perderah balik tu, balik sendiri naik Grab. Jenis ni malam tu bini dia juga nak masak dekat dia. Hak nak masak tadi ni, barang makanan hak bini dia bawa balik tu, dia juga nak pulun tapi tinggal bini dia. Tak boleh lah macam tu. Tu kerah orang panggil. Ni tak ada rahmat. Nah, hak ni bukan yang diajar. Saya maksudkan tadi, antara sikap-sikap yang kadang-kadang diabaikan oleh sebahagian ilmuwan, orang-orang yang menjadi panutan dalam umat, tidak mengambil berat tentang masalah ni. Nah, dan tak sepatutnya dilakukan. Tak sepatutnya dilakukan. Macam tu. Sebab tu kita kalau dah alim, lepas tu kahwin, masa menikah tu nak buat macam mana waktu tu? Kan orang duk kahwin kan duk suap mulut, lepas tu ambil gambar semua kali, tubuh dalam Facebook. Tak sepatutnya disebarkan gambar-gambar yang macam tu. Tu mungkin untuk simpanan dia dengan keluarga dia saja, cukup. Tak perlu disebarkan. Boleh? Ni dia pula terlajak kahwin, lepas tu lompat dengan bini dia sekali, pak ambil gambar sampai lompat. Orang zaman lah kahwin pun macam-macam. Tambahlah pula anak-anak muda kalau kahwin, zaman lah kan zaman catering. Dah bila kahwin tu, tengok-tengok duduk tengah-tengah tu hilang dua orang, outdoor, pergi ambil gambar kat sana, ambil gambar kat sini. Yang adik-beradik main ramai ni, nak main jumpa ni, dia pun hilang outdoor ambil gambar. Beda hari tu saja. Ambil gambar keluarga, senang. Kat outdoor kita dengan keluarga semua, boleh kita tahu siapa main hari tu. Ni tidak tu nak kena pergi kat tepi pantai. Lah kali gambar dua orang dia melompat, terjun, semua ada tu. Gambar depa dua orang. Penuh album dua orang depa. Apa faedahnya tu? Muka tu juga lah dulu ni, tu juga. Tapi cuba ambil gambar ramai duduk dengan keluarga, duduk dengan semua dalam kenduri, layan orang, ambil gambar candid macam tu. Kan tu orang akan ingat. Kita kena terlupa dah siapa yang main kenduri kita. Buka balik buku, lah dia main rupanya. Kita duduk geram kat dia lama dah. Dia main. Jadi sebut melebut balik hati. Kata dia ingat tak main dulu ni.
Kita nak mula duk geram kat dia lah. Dia tengok, oi ada. Jadi lembut hati balik lah. Oh, rupanya dia main tau. Salam pula dengan kita, buh pula RM50. Itu. Boleh? Tu keluar tajuk dah. Ni balik kepada alim tadi. Kena jaga. Alim tak boleh macam tu. Makan suat-suat, jalan-jalan pegang tangan, tak sepatutnya. Jangan dibuat di depan orang ramai. Ittaqu mawaqi'at tuham. Nabi pun lari ya Ustaz. Nabi pun lari dengan Sayyidina Aisyah tu macam mana? Nabi lari belakang, sahabat bukan depan. Nabi suruh sahabat jalan dulu. Nabi jalan lari di belakang, bukan lari depan orang. Baca hadis bagi betul. Jangan baca ikut kepala otak kita. Ni duk berlari dengan bini, bini pakai seluar, macam tak pakai seluar. Dia pun macam tak pakai seluar, lari depan ni. Duk lawan lari depan, apa ni, depan taman. Keliling. Dia kata, ni Nabi buat macam ni. Nabi tak buat macam tu bodoh. Nabi bukan buat, jangan buat. Nabi jalan dengan sahabat, Nabi suruh para sahabat jalan dulu. Jalan dulu, semua pergi jalan dulu. Tengok depan. Sahabat bukan jenis macam kita. Lagi suruh pergi jalan depan, lagi duduk. Sahabat ni hatinya bersih, bening. Tak ada hati yang paling bersih dalam muka bumi Allah Ta'ala dibandingkan pada sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Kalau tidak, mereka tak dipilih duduk dengan Rasulullah. Paling bersih, suci daripada segala yang tidak elok. Daripada jalan di depan. Masa tu baru Sayyidina Nabi lawan lari dengan Sayyidina Aisyah. Lari. Yang riwayat hadis ni siapa? Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Aisyah yang riwayat lawan lari. Kali pertama lawan, dia menang. Sayyidina Aisyah menang. Kali kedua lawan, Sayyidina Rasul menang. Nabi kata apa? Ini disebabkan kerana apa ni? Ni kerana pelapik perut ni. Maksudnya dah mula gempal. Sebab tu lari kalah, dulu menang lah. Faham tak? Jadi Nabi pun ya romantik. Lawan lari dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tengok tempat, bukan semua tempat nak lawan lari. Ini sampai ke tengah-tengah pasar raya saja dia buat syok lari dengan jubah dengan sorban patah-patah. Lari kena tunjuk apa ni? Tunjuk romantik. Tuan-tuan kalau jumpa macam tu dah kaki, bagi jatuh dengan bini-bini dia. Apa? Tak jaga maruah. Maruah kena jaga tuan. Maruah ni benda yang kena dijaga. Khususnya kepada alim. Khususnya kepada alim. Baik. Juga tidak termakan dengan pujian, ianya racun yang wajib dielakkan. Jadi alim juga tidak termakan dengan pujian. Asyik nak makan puji saja. Sonok kalau orang puji dia. Tak, jangan macam tu. Malah dia akan tegur ketika dipujinya lebih-lebih. Dipesan kepada para muridnya jangan berlebih-lebihan. Mesti jadi fitnah dan sebagainya. Faham? Dan kalau dalam kitab para ulama sebut, para murid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di depan gurunya, yang ni kalau masuk nanti bab berkenaan dengan murid, bisa cerita kan. Hatta dengan gurunya sendiri pun jaga adab dia dengan gurunya lebih lagi, kerana berasa hati guru ni, cemburunya guru dengan murid dia kadang-kadang berlebihan. Dia cemburu lebih daripada dia cemburu dengan bini dia. Sebab bini dia tahu tu bini dia, ni anak murid dia. Tengok ada tok guru lain, lepas tu dia sebut pasal tok guru tu depan tok guru ni. Maka tok guru tu berasa. Sebab tu kata para ulama, jangan disebut tentang guru lain di depan gurunya. Jangan sebut. Tak kira sebut pada ustaz, kenal tak syekh ni? Oh dia ni bagus tu, alim tu ya. Alim nahu pada ustaz lagi. Boy. Yang tu memang kena penyepak tu ya. Dia alim naknya, lebih pada ustaz lagi kalau ustaz tak tahu. Hak jenis ni memang bukan dekat jadi kera lepas tu. Jangan sampai tok guru berasa hati. Jangan sampai macam tu. Lepas tu duk pergi puji pula ni, ustaz ni macam ni, tok guru ni macam ni, duk sebut depan tok guru tadi. Tak perlu disebutkan tentang guru-guru lain di depan gurunya. Terlalu banyak. Macam tu. Sebab tu saya ketika duduk dengan guru saya Syekh Ahmad Mamduh, saya tak akan sebut guru lain. Saya akan duduk dengan dia, saya cerita sembang yang berkait dengan saya dengan dia tentang pengajian kami. Kecuali Syekh tanya, kalau pergi ke Mekah jumpa dengan siapa? Syekh mana kamu jumpa? Syekh Ahmad Ruqaibi kamu jumpa ke tidak? Rahimahullah. Baru saya sebut kat Syekh saya jumpa dengan kaza-kaza. Saya sampaikan salam Syekh kepada Syekh Ahmad Ruqaibi. Baru saya cerita. Tapi kalau saya nak sebut kata Syekh kenal tak? Syekh seorang ni. Oh Syekh ni alim masya-Allah. Saya takkan pernah sebut macam tu depan guru saya. Abadan. Selama-lamanya tak akan sebut depan guru. Malah dengan guru saya yang saya rapat yang seorang lagi pun, saya tak akan sebut dekat guru saya ni. Kenapa? Karena cemburu guru ni lain. Takut dia terguris hati dia pada sebut, nak kata oh dia kira lebih lah
kawan tu daripada aku ni. Macam tu. Jadi jangan tunjuk perkara tersebut di depan guru kita. Sampai macam tu kena jaga adab. Adab ni masya-Allah tabarakallah. Kalau dah diamalkan apa yang kita sebutkan dalam kitab ini, nanti kita sampai kepada bab dia, adab murid dengan guru, adab guru dengan murid. Insya-Allah akan lahir generasi yang luar biasa. Orang yang beradab dengan ilmu, orang yang beradab dengan kitab, orang yang beradab dengan alat, orang yang beradab dengan apa saja yang berkait dengan ilmu. Gurunya, muridnya, para keluarga gurunya dan sebagainya, maka pada waktu tersebut akan lahir generasi yang luar biasa pada waktu itu. Sebab itu kita nanti akan sampai bab dia, nanti kita akan perincikan ada adab yang kadang-kadang adab ini kita boleh anggap sebagai adab-adab yang gharib, yang kita jangan dengar adab-adab tersebut, yang tidak akan kita perolehi melainkan ketika mana kita belajar dengan guru tersebut. Dan guru tadi telah mengambil daripada gurunya. Dan adab ni disebut dalam kitab-kitab para ulama. Cuma kita tak baca. Kalau kita baca, kita akan jumpa ajaibnya adab para ulama sesama mereka. Ajaibnya adab para ulama dengan guru mereka yang mengajarkan mereka. Macam tu sekali. Al-Imam Tajus Subki, Taqiyus Subki, ayah kepada Al-Imam Tajus Subki, Syekhul Islam, satu hari dia naik kuda, lalu di satu kawasan dengar seorang lelaki petani tengah duduk bersembang, dan lelaki tadi sebut apa? Telah menyebut kepada kami Al-Imam Nawawi kaza 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 kaza, disebut macam ni. Masalah dia disebut oleh Imam Nawawi. Saya dengar Imam Nawawi sebut macam ni. Macam tu. Apa yang dibuat oleh Imam Taqiyus Subki? Turun terus daripada kuda, pergi jumpa lelaki tadi, cium tangan. Orang ni petani saja, bukan orang alim. Kemudian dipaksa lelaki ni untuk naik kuda dia, dan dia nak tarik kuda. Lelaki tu kebetulan nak pergi satu tempat. Dia kata kena naik kuda. Lelaki tu punya tolak. Dia kata yang suruh dia ni naik siapa dia ni? Syekhul Islam Taqiyus Subki. Ni bukan orang biasa, ketua ulama pada waktu tersebut. Imam Subki rahimahullah, ayah anaknya Taj, ayahnya Taqiyuddin As-Subki, disuruh naik juga sampai lelaki tu naik juga sampai satu tempat, baru lelaki tu turun, kemudian berpisah. Kemudian anaknya Al-Imam Tajuddin, Imam Bahauddin As-Subki rahimahullah yang ceritakan kisah ini. Imam Bahauddin kata, wahai ayah, kenapa ayah layan dia macam tu? Dia petani saja. Dia kata dia telah bertemu dengan guru kepada kami, iaitu Al-Imam Nawawi. Maka disebabkan kerana dia pernah bertemu dengan Imam Nawawi, saya tak sempat bertemu dengan Imam Nawawi, maka saya memuliakan beliau. Sampai macam tu sekali. Tok guru, tuan-tuan, zaman dulu Al-Imam Yaqub Sahib rahimahullah, ketika datangnya anak murid seorang lelaki daripada kampung, tok guru dia, orang ni orang kampung, tok guru dia, dengar orang kampung tok guru, dilayan orang ni macam tok guru. Orang pun tanya, ni orang kampung biasa pun, yang Syekh Maulana sambut di sungguh-sungguh ni kenapa? Karena ini orang daripada kampung guruku. Macam tu sekali. Kita tok guru kita kampung mana pun kita tak tahu. Piapi ke dia lah kampung mana pun. Apa kita nak kisah? Tak kena tahu kampung tok guru kita. Beda nak pergi lawak. Ni ulama dulu yang datang daripada kampung tok guru saja. Tanya-tanya duk mana ni? Duk Pedu. Pedu. Ni duk cara kampung saya lah. Duk Pedu. Ni kampung Ustaz Nazrul ni. Masya-Allah. Layan, ajak pergi rumah makan nasi. Pokoknya perompak. Maksudnya dihormati, dimuliakan. Kata, orang ni masya-Allah, dicakap dengan baik. Kenapa? Karena ni berkait dengan orang yang pernah saya belajar dengan dia. Kampung ni mana ni? Duk di Sik. Sik, kampung Tok Guru Haji Saleh ni. Dulu saya pernah mengaji dengan Tok Guru Haji Saleh, kata, kamu orang Sik no? Allahu Akbar. Layan orang tadi. Ada duit dalam poket, RM10, bagi RM10. Beda duit minyak. Kalau ada pisang ke apa tepi jalan tu, beli cok pisang lah, bagi. Beda dalam perjalanan, jalan. Awak layan saya teruk sangat ni. Tak ada apa, kerana tok guru saya. Kerana saya pernah mengaji dengan tok guru saya dulu. Tok guru saya orang Sik, kamu orang Sik, saya layan kamu macam tok guru saya. Sama macam tu, tuan-tuan. Lah ni ada adab tu? Tak ada. Payah nak jumpa yang sedemikian punya adab. Yang ini ditunjukkan oleh para ulama dalam kisah mereka, amal yang mereka lakukan sampai tahap macam tu. Moga-moga kita dikurniakan adab yang tinggi, dan dengan adab yang tinggi tersebut Allah Ta'ala akan berkati ilmu kita insya-Allah Ta'ala. Saya ni berniat, saya dah balik habis dah. Saya berniat dalam hati saya, kalau kata guru-guru saya di Mesir sana pun saya akan
tengok kehidupan mereka macam mana, anak cucu mereka macam mana. Kalaulah saya ada lebih keuangan pada waktu tersebut, saya berniat dalam hati saya untuk bagi kepada mereka yang duduk di sana, yang berkait dengan guru saya. Yang ini dilakukan oleh guru kami Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala. Syekh Ali Jumaah gurunya Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari ada dua orang bini, dua orang, tiga orang, kita tak pastilah, tapi salah seorang isteri dia orang Mesir. Orang Mesir duduk di Shubro. Shubro tempat kawan-kawan kita hafal Quran duduk di situ. Tapi makruf, orang semua tahu isteri Syekh Abdullah yang Mesir ni memang mulutnya ya Rabbi. Dia suka maki Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Ni Syekh Abdullah ni wali Allah Ta'ala, tok guru besar. Tapi tok guru tak pernah kata apa. Kadang-kadang dimaki depan murid. Tok anak-anak murid main mengaji dengan Syekh Abdullah di rumah, dia maki Syekh ni depan anak murid ni. Tapi Syekh Abdullah sapak sungguh. Kadang dia buka kitab, tak kata apa. Ni kadang-kadang kewalian seorang tadi disebabkan kerana isteri dia boleh jadi juga. Sabak dengan bini jadi wali terus. Macam Syekh Bajal Haban, ada seorang ulama daripada Yaman namanya Syekh Bajal Haban. Syekh Bajal Haban ni katanya dia jadi wali kerana sabak dia, sabak dengan bini dia. Kata bini dia ya Rabbi, kata macam dia sabak sungguh. Satu hari dia tak tahan dah dengan apa yang dibuat oleh bini dia, dia lari pergi duduk kat gua. Dia pergi kat bukit, dia tengok ada orang dalam gua tu, 3 orang, 2 orang tengah duduk berkhulwat di situ. Bukan khulwat macam kita ni, bukan duduk khulwat kata laki bini apa, perempuan laki. Dah khulwat ni khulwat sufi maksudnya, duduk beribadah dalam gua tersebut, 2 orang. Bila 2 orang ni duduk, 2 orang ke 3 orang, 3 orang tak silap saya, duduk 3 orang ni dia jumpa, dia pun minta nak tumpang sekali. Dia kata boleh, sila. Waktu malam tengah nak makan, masuknya nak maghrib tu, dia pun nak makan. Setiap kali nak makan, dia pun angkat tangan. Ada seorang ni dia akan angkat tangan doa. Diam, tak sebut apa. Turun makanan daripada langit. Itu dia. Ni karamat dia, Pak. Turun makanan daripada langit, duduk depan. Makan ramai-ramai. Syekh Bajal Haban tengok tu, sakan ni, Pak ni. Sakan betul. Masuk waktu kedua pula, orang kedua pula. Ni dia dah buat dah. Kamu pula buat. Kawan dia pula yang kedua, kawan kedua pula angkat tangan. Turun makanan daripada langit. Masya-Allah. Sakan. Orang ketiga pula, angkat tangan juga, turun. Kalau waktu makan sampai, semua kena ikut turutan. Masuk yang 3 orang tu, lepas dah habis, masuk giliran Syekh. Masuk giliran dia, Syekh kata, buat macam mana? Kemudian dia pun tanya, hampa doa apa? Hampa doa apa yang turun makanan daripada langit tu? Dia kata, kami doa, ya Allah, berkat sabarnya Syekh Bajal Haban, dia pun tak kenal dia. Berkat sabarnya Syekh Bajal Haban, turunkanlah makanan kepada kami daripada langit. Turun makanan berkat Syekh Bajal Haban. Dia kata, ya Allah, sebut nama dia, turun makanan tu. Dan dia pun tak kenal dia. Terus dia minta izin nak balik pada waktu tersebut. Dia balik ke kampung, wafat di kampung dia pada waktu tersebut. Bila dengar Syekh Bajal Haban meninggal, 3 orang ni terkejut. Terus turun daripada bukit, pergi ke kampung tu nak tengok, menziarahi jenazahnya Sayyidina Syekh Bajal Haban. Sampai di kampung, tengok jenazah, ya Allah, yang duduk dengan kami yang itu ni lah. Rupanya dia jadi wali pun dia tak tahu. Kata ulama, dia jadi wali kerana apa? Kerana sabar dia dengan isteri dia. Sebahagian ulama kata sebenarnya bini dia tu lagi wali. Bini dia wali tinggi pada tok laki. Disebabkan kerana dia nak bagi tok laki dia tinggi daripada dia, maka dia pun buat perangai nak bagi laki dia lagi tinggi daripada dia kedudukan. Akhirnya laki dia tinggi daripada dia. Tu dia. Jadi kalau tuan-tuan kena maki dengan bini, anggap bini tuan-tuan wali. Moga-moga kita akan sabar. Lepas tu kata, mungkin ini wali kot, diutus untuk mewalikan aku, untuk aku jadi wali Allah Ta'ala lepas ni. Syekh Abdullah Siddiq cukup sabar betul-betul sampai tak ada nilainya, kata Syekh. Apa yang berlaku ni? Cerita ni siapa yang sebut kat saya? Cerita ni diceritakan oleh Syekh Ahmad Mamduh kepada saya, guru saya, anak murid Syekh Ali Jumaah. Syekh Ahmad kata kat saya, kamu tahu selepas Syekh Abdullah wafat, ramai anak murid kepada Syekh Abdullah memutuskan hubungan dengan keluarga ni. Kenapa? Kerana buruknya akhlak dia dengan guru. Ini bini yang tak baik dengan suami dia, kami tak mau baik dengan dia. Tapi apa yang dibuat oleh Maulana Syekh Ali Jumaah? Syekh Ali Jumaah sentiasa setiap bulan akan bagi keuangan duit untuk keluarga ni hidup. Sewanya, makan minumnya, dibagi setiap bulan. Tiap-tiap bulan dibagi sampai ibu tadi wafat.
Diketahui kisah ni setelah ibu tu wafat. Orang tak tahu, kata Syekh Ali duk bagi tiap-tiap bulan. Lepas meninggal si ibu ni, barulah anak-anak cucu dia bagi tahu sebenarnya yang duk support kami tiap-tiap bulan Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Syekh Ali tak tengok kata ini orang yang pernah biadab dengan gurunya. Dia tengok ini orang yang ada hubungan dengan gurunya. Ini isteri guru saya, bekas isteri guru saya. Jadi saya kena muliakan dia. Berapa ramai orang yang ketika isteri tok guru dia meninggal, dia ambil berat tentang isteri tok guru dia. Bukan ambil berat so jadi bini dia. Maksudnya tengok keluarga dia macam mana, makan minum keluarga dia macam mana. Ada orang dah buat tak tahu dah lepas tu. Tapi nak ada murid yang macam tu luar biasa. Nah, luar biasa. Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala ini rijal rajul yang tidak ada misalnya. Nah, yang sekat yang kami kenal begitu. Yang disebutkan oleh para gurunya, para muridnya, dan ini diakui oleh para gurunya sendiri dengan keilmuan, salah, kemuliaan beliau. Jadi insya-Allah bulan depan kita akan sambung perbahasan kita berkenaan dengan adab alim di dalam majlisnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilman wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال وحسن الفعل قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.